Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kaha. Rakaman khas kami lakukan kali ini di UTM Skudai di Dewan Banquet dengan kerjasama rakan-rakan CTL dan juga dari Fakulti Pendidikan UTM ini menyediakan prasarana untuk rakaman boleh dilakukan. Dan kali ini kita sedang sibuk berdebat ataupun berbicara tentang ATM kita di Godam. Apa maksudnya? Setakat hari ini lebih 17 ATM di seluruh negara, terutamanya di Johor, di Melaka, di Selangor sudah pun digodam dan lebih dari 3 juta ringgit wang tunai sudah dilesapkan oleh sindiket ini. Biarpun kita tidak mengetahui siapa di sebalik sindiket ini, sama ada rakyat tempatan ataupun luar negara, tapi apa yang lebih penting, adakah wang kita yang disimpan di ATM ataupun keselamatan perbankan kita selamat? Jadi itu yang akan saya bincangkan kerana ada pakar yang ada di UTM ini yang boleh saya temubal. Okey, yang berbahagia di sebelah kiri saya Dr. Said Zainuddin Muhammad Said, pensyarah kanan Fakulti Komputeran UTM. Mungkin Prof, Dr. Said mungkin terperanjat dengan apa yang berlaku di dalam negara dan apa yang kita bincangkan pada awal tadi. Okey, terus terang cakap memang agak terperanjat. Okey, pertamanya sebab bila saya teliti laporan polis berkenaan dengan serangan penggodaman ATM ni, modus operandi dia mirip dengan satu demonstrasi yang pernah dibuat oleh seorang penggodam di salah satu conference hacking di Amerika, Black Hat, tahun 2010. Pada 2010? 2010. Dia dah buat demonstrasi ketika demonstrasi, benda yang sama dah dibuat demonstrasi pada 2010, 4 tahun lepas. Terkejut kerana perkara itu masih boleh berlaku terhadap, bukan semua, tapi setengah model ATM yang berada di Malaysia. Terkejut juga kerana seolah-olah benda ini tidak dipandang serius lah, sebab terutamanya ATM itu benda yang melibatkan duit. So bagi saya sepatutnya kalau perkara yang telah didemo, yang telah diketahui mempunyai satu kelemahan 4 tahun lalu, so sepatutnya pihak bank perlu mengambil langkah yang serius, yang proaktif untuk melindungi aset perbankan diorang daripada menjejaskan sendiri imej atau reputasi sesebuah bank tersebut di mata pengguna mereka. Ya, bagi doktor sebagai pakar IT, adakah ataupun software untuk menggodam ataupun apa pun perisian yang digunakan pakai untuk menggodam mesin ATM? Kalau kita sedia maklum selama ini hanya kita tahu hackers ini menggunakan sistem internet di dalam talian online, tetapi jarang sekali ini, mungkin pertama kali, sudah berlaku sebelum ini tetapi secara besar-besaran berlaku di Malaysia menggunakan mesin ATM. Adakah begitu mudah sekali hackers untuk menggodam menggunakan apa pun nama yang digunakan pakai menggodam ATM kita? Okey, sebelum tu kita kena faham, ATM tu sendiri sebenarnya satu mesin yang di dalamnya mengandungi komputer yang sama sebenarnya dengan apa yang kita pakai, yang hampir sama sebenarnya di rumah, di pejabat dan di tempat-tempat lain lah. Okey, kenapa macam kata sebelum ni hackers hanya hack melalui network? Itu betul. Tapi sebenarnya ada banyak cara untuk seorang penggodam menggodam sebuah sistem perkomputeran. Okey, untuk ATM sendiri sebenarnya selain teknik yang telah digunakan pakai sejak kebakaran ni, ada juga teknik yang juga boleh digunakan oleh hackers untuk menggodam melalui network. Ada juga melalui cara-cara yang lain yang kita pernah dengar sebelumnya, iaitu mereka ikat, tarik. Itu pun jenis penggodaman sebenarnya walaupun bukan melibatkan komputer. Berbentuk fizikal lah. Berbentuk fizikal. Okey. Cuma kali ini serangan kali ini lebih kepada serangan fizikal di mana mereka dah hadir sendiri ke mesin ATM tersebut. Cuma bezanya serangan tu bukan secara konvensional tapi lebih kepada serangan melalui sistem perisian. Okey. Berdasarkan laporan juga, serangan tu secara ringkasnya dibuat sebegini. Mereka hadir ke sistem ATM yang terdedah kepada kelemahan tersebut. So biasanya di bahagian atas ATM tu ada bahagian kunci yang kunci sebenarnya agak common sebenarnya. So mereka akan buka mesin di bahagian atas tu dan mereka akan ada akses lah ke dalam sistem tu. So apa yang mereka buat, mereka akan memuatkan perisian melalui sistem peranti, adalah persambungan CD-ROM ke apa ke. Okey. So bila mereka memuatkan perisian tersebut akan mengawal sistem ATM. Sistem ATM sendiri mempunyai perisian yang mengawalnya, tapi bila mereka dah override dengan perisian yang mereka masukkan sendiri, perisian itu mereka boleh buat sebagaimana apa yang mereka suka. So dalam kes ini mereka buat supaya perisian tersebut mengarahkan bahagian duit bahagian yang keluar duit itu untuk keluarkan duit. Dan bila ini berlaku, mereka bypass sistem ATM, sistem akaun dan sebagainya, dan ini tidak melibatkan akaun pengguna. So pengguna tak perlu risaulah untuk menggunakan, tapi yang perlu risau di sini bank lah, sebab duit mereka hilang. So bagi saya ini sekali saya cakap bukan benda yang baru.
tahun 2013 serangan yang sama telah berlaku secara berleluasa di Eropah. Okey. Dan agak terkejut jugalah sebab benda ni tak diberi perhatian yang serius sehingga boleh berlaku Pada benda yang pandangan sama di Prof, daripada laporan-laporan polis ini, adakah mereka yang melakukan ini di kalangan pakar IT ataupun golongan amatur yang mereka mungkin mengambil masa sedikit belajar sedikit, mungkin mereka melihat YouTube dan sebagainya, atau bagaimana Prof melihat? Okey, Doktor melihat. Okey, pandangan saya, okey, untuk melakukan serangan sebegini, first mereka perlu familiar, perlu frustrasi dengan sistem ATM sendiri. Mereka perlu ada akses kepada sistem ATM tersebut. Untuk melakukan serangan, tak perlu orang yang agak Ada latar belakang IT. latar belakang IT. Mereka cuma perlukan seorang saja untuk cipta software tersebut yang sekarang dikenali sebagai malware. Ya, Okay, malware. sebab dia malware is sebenarnya stands for malicious software, software yang malicious. So basically dia cuma perlukan seorang saja untuk create software tersebut, dan software itu boleh digunakan oleh sesiapa saja yang ada akses kepada software tersebut. Dengan kata lain, katakan ada CA yang mencipta software tersebut, so CA boleh jual atau beri pada siapa saja software tersebut, dan dia cuma boleh ajar macam mana nak buat. So sesiapa saja yang tahu cara nak Sebegitu buat, mudah. sebegitu mudah Oi. boleh buat lakukannya. Okey, Dok. Kita lihat juga apa yang orang kata prosedur yang mereka lakukan itu mengikut urutan-urutan cerita yang kita dapat menggunakan CD-ROM, melepaskan kata virus malware itu, dan juga akhirnya dapat melepasi sistem keselamatan bank itu. Mengapa begitu mudah sistem keselamatan ini boleh dicerobohi, boleh digagalkan, dan mereka boleh buat apa saja dan mengeluarkan mengikut kehendak mereka sehingga habislah duit dalam bank ATM itu? Okey, doktor akan respon tentang itu. Kita rehat dahulu. Yang peliknya apabila kita digemparkan dengan kehilangan wang di mesin-mesin ATM akibat serangan virus malware yang dimasukkan melalui CD-ROM dan apa juga cara peranti yang digunakan pakai oleh sindiket ini, menunjukkan bahawa sistem yang ada yang disediakan oleh pihak bank dan juga mesin-mesin ATM mereka begitu mudah dimusnahkan sistem keselamatan mereka, dan mereka boleh buat apa saja. Apa maksudnya, Dr. Said? Okey, sebelum itu saya nak lebih saya suka untuk terangkan satu fakta sebenar. Okey, fakta ni sebenarnya beginilah. Sebenarnya tak ada satu sistem pun di dunia ini yang boleh claim, yang boleh nyatakan bahawa sistem mereka 100% secure. Perfect. Tak ada. Selamat. Okey, apa yang berlaku ialah kita bila seorang developer, seorang Pembangun perisian mencipta satu aplikasi, dia akan cipta supaya buat ketika itu dia sesuai digunakan dan selamat digunakan. Ketika itu, pada waktu itu. Ketika itu. Dan ada researcher, ada penggodam yang dari masa ke semasa akan cuba untuk mengenal pasti kelemahan sistem tersebut. So bila satu kelemahan dijumpai, adalah wajar bagi sebarang pihak berwajib yang memiliki sistem tersebut untuk meningkatkan tahap keupayaan, upgrade dan sebagainya untuk mengatasi masalah tersebut. Bagi kes ATM ni, kalau kita sedar, even dalam laporan polis, mereka mengatakan bahawa sedikit sini mensasarkan kepada mesin ATM untuk model-model tertentu sahaja. Model baru ke model lama ataupun jenis siri dan tertentu? Model-model yang lama. Model lama. Sebab seperti saya cakap, kelemahan ini dah ditemui 4 tahun sudah. Okey. So ada mesin-mesin yang baru yang sudah upgrade yang mereka tak sasarkan sebab mereka tahu sistem ini, serangan ini takkan berkesan untuk mesin-mesin terbaru. Okay. So ini yang mereka jumpa peluang ini dan mereka mengeksploitasikan untuk kepentingan Maksudnya mereka mereka sudah mencuba sebelum ini? Modus operandi-nya maksudnya? sebab sistem ATM kalau kita lihat di seluruh dunia agak sama. Dia tak ada banyak perbezaan. So mereka mungkin dah cuba benda di luar. So bila mereka dapat tahu Malaysia pun semakin lama semakin popular. So ini akan membuka ruang pada orang untuk datang ke sini. So mereka bila mereka lihat sistem ATM kita rupanya masih menggunakan sistem yang lama, so mereka rasa ini peluang bagi mereka. So ini yang menyebabkan mereka serang sistem ATM tersebut. Dan berkenaan dengan sistem ni, firewall tu. Okey, sistem keselamatan untuk ATM buat masa ini apa yang saya nampak, mereka sistem bank perlu upgrade bersistem ATM terkini. Itu ikhlas daripada doktor. Itu ikhlas daripada saya lah. Tapi buat masa ini saya rasa agak sukar bagi pihak bank untuk melaksanakannya sebab mungkin mereka ada beribu-ribu mesin ATM yang lama. Bila nak upgrade, of course kos yang lebih tinggi. Terutamanya sekarang dah kurang kos. Tapi itu saya rasa benda yang mereka perlu lakukan bagi menjaga nama baik
mereka sendiri di mata pengguna dan juga memberikan keyakinan kepada pengguna untuk menggunakan sistem perbankan mereka. Dan kalau ikut pemerhatian ataupun kajian doktor, dari sudut tempoh ataupun timeline ataupun period, berapa lama sistem IT boleh dikemaskini? Seelok-eloknya perlu dikemaskini, setahun ke 2 tahun, ataupun ikut trend pasaran di luar sana, ataupun mengikut apa yang dilakukan oleh penggodam ataupun mereka-mereka yang ada niat jahat terhadap sistem komputeran. Okey, berkenaan dengan bila nak upgrade ni, sebenarnya dia bergantung kepada kemampuan syarikat perbankan tersebutlah. Lagi kerap, lagi bagus. Tetapi paling kurang, sekurang-kurangnya, mereka perlu up to date dengan serangan-serangan yang berlaku terhadap ATM. Maksudnya perlu respon? Perlu respon. Tak perlu tunggu? Walaupun berada di Eropah, di Amerika Latin dan sebagainya. Kita tak perlu tunggu sehingga serang itu datang ke Malaysia baru kita respon. By the time mungkin kita dah terlewat dan kita kehilangan berjuta-juta ringgit. So untuk respon benda ni, saya nasihatkan, saya sarankan agar bank-bank mempunyai satu unit yang dari semasa ke semasa pantau keselamatan ATM secara proaktif. Bukannya buat setahun sekali, 2 tahun sekali ataupun sebulan sekali. Maksudnya berkala. Pemerhatian ni perlu dibuat berkala. Tak perlu, bukan tempoh yang lama. Benda ni mungkin dirasakan kurang praktikal. Ya, melibatkan kos untuk bank kan. Yalah, sebab mereka keluarkan kos, kena bayar orang semua. Tapi bila jadi kejadian macam ni, bank akan kerugian dengan jumlah yang lebih besar daripada kos yang mereka perlu keluarkan untuk nak pantau sistem mereka. Dan pastinya apabila kes sebegini muncul dan menjadi polemik, dan pastinya keyakinan orang ramai terhadap sistem perkomputeran, sistem kewangan, sistem ataupun penyimpanan orang ramai terhadap bank-bank begini akan dipertikaikan. Doktor? Itu saya tak dapat nafikanlah. Itu memang itulah lumrahnya bila kejadian-kejadian berlaku yang serius begini yang melibatkan wang, memang keyakinan pengguna akan berkurangan. Saya sendiri pun beberapa orang dah jumpa saya tanya pasal sistem kewangan, selamat lagi kah? Bolehkah kita gunakan? Okey, jawapan saya beginilah. Okey, buat masa ini serangan-serangan yang berlaku masih selamat. Saya merujuk kepada serangan ATM. Ini bukan berkenaan dengan serangan malware Zeus ataupun serangan pizza email. Itu kes lain. Okey, tapi berdasarkan kes serangan ATM saja, wang kita masih selamat dan saya percaya, saya yakin bank-bank juga masih ingin menjaga nama baik mereka, dan saya rasa bank pun sedang bekerjasama dengan polis untuk melakukan sebaik mungkin bagi mengatasi masalah tersebut. Jadi nasihat saya kepada pengguna di luar, tak perlu risau dan yakinlah dengan sistem perbankan kita lah. Cuma di sini saya juga ingin ingatkan syarikat bank agar mengambil isu keselamatan ICT dengan lebih serius, kerana ini bukan serangan yang pertama, saya yakin, dan ini juga bukan serangan terakhir yang berlaku terhadap sistem perbankan. Adakah Dr. Syed yakin kita tidak ataupun kurang pakar-pakar IT kita di seluruh negara, seluruh IPT kita, ada orang yang hebat boleh membantu pihak bank untuk mengatasi isu ini, walaupun mungkin mereka menganggap kos mahal, terpaksa mengambil ataupun agensi ataupun syarikat multinational untuk memberi ataupun kontrak mereka dalam membekalkan software protection, keselamatan dan sebagainya. Kita ada kepakaran kita? Saya rasa Malaysia ada kepakaran-kepakaran mereka-mereka yang pakar, yang mahir dalam bidang ICT. Tentang kos, betul, memang kos agak mahal. Tapi seperti yang saya cakap tadi, ini adalah satu benda yang perlu dilaburkan. Pelaburan ni mungkin tak nampak, tak tangible, tak dapat immediate effect, tapi dia lebih bersifat preventif untuk mencegah. Seperti yang kita tahu, mencegah tu lebih baik lah daripada kita nak tunggu benda tu dah berlaku daripada kita nak repair. Itu banyak. Okey, kita perlu rehat yang kedua, Dr. Syed Zainuddin. Tetapi bukan ini saja yang kita risaukan. Dah mula orang bercakap transaksi kita online tu boleh ataupun selamat ataupun tidak. Kadang dah ramai, saya rasa majoriti anak-anak muda orang kita menggunakan online. Beli barang, beli sayur, beli baju, semua online. Simpanan kita pun tak pergi bank dah. Jadi adakah ada potensi-potensi hackers ataupun penggodam ini akan menerobos sistem-sistem keselamatan transaksi individu ini ataupun sistem perbankan yang berbeza dari apa yang kita lihat hari ini? Kita rehat dahulu.
Saya bertuah kerana ada pakar IT dari UTM ini, anak muda bawah 30 tahun, Dr. Said Zainuddin Muhammad Said, memberikan kata pun insight apa yang kita lihat yang berlaku di depan mata kita, penggodam ATM. Tetapi Dr. Said Zainuddin, adakah setakat itu saja yang kita perlu risaukan tentang bagaimana penggodam ini menerobos sistem keselamatan ATM, ataupun kita perlu lihat how the whole ecosystem perbankan dan melibatkan kerahsiaan data-data peribadi, maklumat perbankan dan sebagainya. Okay. Bila bercakap tentang perbankan, tadi kita lebih fokus kepada sistem ATM. Ya, itu kita fokus. Sekarang kita akan fokus kepada online banking especially. Okay. Berkenaan dengan online banking ni, tanggungjawab security setakat yang saya nampak sekarang ni, bila saya buat tinjauan terhadap sistem-sistem perbankan online, rata-rata sistem perbankan di Malaysia agak selamat. Okey, cumanya boleh berlaku risiko di mana boleh berlaku keadaan di mana penggodam boleh mencuri data, duit dan sebagainya disebabkan kecuaian pengguna itu sendiri. Ya. Semudah mana mereka boleh memasuki kita punya kerahsiaan data-data yang kita ada untuk mereka mengambil wang kita di dalam talian? Semudah mana itu bergantung pada serangan-serangan yang dilakukan. Sebenarnya ada banyak jenis serangan. Antara serangan yang biasa dilakukan ialah serangan phishing. Serangan phishing ni ialah satu serangan di mana pihak penggodam akan hantar email. Biasanya email ni akan berbau ancaman sedikitlah. Tapi dia orang akan buat supaya email itu seolah-olah datang dari pihak bank. Okay. Contohnya bank A, sila kemaskini akaun anda atau akaun anda akan ditutup. Okay. Sila klik di sini untuk kemaskini. Untuk pengetahuan, bank-bank biasanya tidak akan hantar email-email sedemikian. Dan email-email inilah yang akan biasanya memerangkap mereka yang kurang kesedaran tentang keselamatan ICT. Bagi pihak pengguna, kesedaran keselamatan ICT itu penting. Dan saya rasa ini satu knowledge yang perlu ada kepada bukan saja pengguna, sesiapa saja yang operate sistem perkomputeran yang melibatkan sistem online perlu ada knowledge begini. Berkenaan dengan serangan phishing ni, basically bila user klik link tu, mereka akan masuk kepada satu website yang mirip cari bank yang asal. So biasanya user yang tak sedar akan masuk username dan password mereka lah, dan itu menyebabkan data tersebut dihantar kepada penggodam. Dengan cara itu penggodam boleh masuk ke dalam sistem. Namun setengah-setengah user mungkin tanya, bila buat macam tu basically user hacker mungkin cuma boleh tengok je, tak boleh transfer duit, sebab nak transfer perlu ada tag number. Itu datang serangan malware baru-baru ini, iaitu serangan malicious, di mana malware itu akan bila di-install dalam phone, bila hacker request for tag number tu akan hantar kepada pemilik asal. Malware tu akan forwardkan tag tersebut kepada penggodam. So dengan kata lain, penggodam ada akses kepada tag number dan penggodam boleh melakukan transaksi seperti biasa. So benda ni berlaku disebabkan kesedaran pengguna yang tidak tahu membezakan antara website sebenar dengan website palsu, apps yang legit dengan apps yang palsu. Bagi mereka yang berurusan dengan perbankan ATM, perbankan online dan sebagainya, dan apabila kes ini berlaku, kita memerlukan kepakaran cyber security. Expert kita ataupun di kalangan penyiasat kita, pihak berkuasa kita, adakah mereka sudah memiliki ataupun cara forensik untuk menguruskan isu sebegini, ataupun kalau mereka tidak memilikinya, mengapa mereka perlu berurusan dengan pakar-pakar IT yang mungkin berada di universiti ataupun di syarikat-syarikat, kerana ini mungkin di luar permainan mereka? Okey, berkenaan isu ni, saya ingin tarik perhatian kepada setengah-setengah masyarakat di luar yang selalu menyalahkan pihak berkuasa bila berlaku isu-isu sebegini. Perlu diingatkan bahawa serangan-serangan sebegini memang sukar untuk nak dikesan. Satu, kerana pengguna itu sendiri bila dah terkena, mereka biasanya malu nak laporkan diri, menyebabkan kes itu satu faktor. Satu faktor boleh berlaku. Kedua, penggodam ni juga bijak. Mereka tak akan guna website yang sama, mereka akan tukar-tukar website, mereka akan cuba padamkan jejak mereka, menyebabkan kesan mereka susah nak dikesan. Jika boleh dikesan pun mungkin dah terlambat. Duit dah hilang, mereka dah lari. Okey. Tak sempat apa-apa ya. Itu memang dia punya realitinya lah. Okey. So apa yang boleh dibuat ialah, saya yakin sebenarnya di Malaysia kita memiliki kepakaran yang cukup. Cuma apa yang kurang saya nampak ialah kesedaran pengguna sendiri, pengetahuan pengguna itu sendiri dalam isu-isu keselamatan ICT. Benda ini sangat penting, sebagaimana pentingnya kita perlu tahu selok-belok untuk kehidupan sebenar. Sebab keselamatan ICT, keselamatan online juga seolah-olah macam satu dunia baru, di mana jika boleh berlaku kecurangan di dunia sebenar, kecurangan juga boleh berlaku. Jika boleh berlaku penipuan di dunia sebenar, penipuan juga berlaku. So sebagai pengguna di dunia yang baru ini, mereka juga perlu tahu selok-belok macam mana nak hidup supaya tak
diancam di dalam sistem dunia yang baru ini. Okey, mungkin nasihat Dr. Syed Zainuddin kepada orang di luar sana supaya peka dengan apa yang berlaku dan mengambil langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah keselamatan. Sekurang-kurangnya kita sudah melakukan persediaan, dan apa juga yang berlaku mungkin kita akan adaptasi dan juga ubah suai cara kita hidup, kerana kalau kita terlampau hidup menggunakan apa yang ada di sekeliling kita secara online, secara internet dan sebagainya, kadang-kadang kita mengambil mudah. Okey, memang tak dapat elakkan zaman sekarang sistem online tu sistem yang penting yang kita tak boleh nak tolak 100%. So macam mana pun kita terpaksa guna. Kepada organisasi saya sarankan supaya mereka adakan latihan-latihan yang berbentuk latihan security awareness Internal untuk kaki tangan mereka yang untuk terlibat. kaki tangan mereka sendiri, sebab mereka juga perlu lindungi data mereka. Betul. Bagi pengguna di luar, pengguna-pengguna awam seperti kita, saya juga nasihatkan supaya kita melawati website-website yang menyampaikan dari semasa ke semasa ilmu-ilmu berkenaan dengan keselamatan komputer. Sebagai contoh, di Malaysia kita mempunyai Cyber Security Malaysia yang saya rasa mereka melakukan tugas yang baik untuk menyebarkan maklumat. Mungkin belum ada kesedaran yang begitu tinggi di kalangan kita untuk pergi belajar tentang isu-isu keselamatan ICT. Kita bukan nak jadi pakar IT pun kan. Setengah orang berfikir demikian, tapi bagi saya ini penting. Penting untuk maklumat. Untuk maklumat dan untuk keselamatan aset kita dan untuk memudahkan kerja kita agar tidak berlaku sebarang gangguan. Bila berlaku isu-isu begini, sedikit sebanyak kita akan mengganggu urusan kehidupan seharian kita. Terima kasih kepada Dr. Syed Zainuddin Mohamad Said, Pensyarah Kanan Fakulti Komputeran Universiti Teknologi Malaysia. Banyak maklumat baru yang kita dapat dengan perbualan saya dengan Dr. Syed Zainuddin ini. Semoga anda mendapat pengajaran ataupun berkongsi sesuatu, dan jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami, dan jangan lupa muat turun aplikasi astroawani.com melalui Google Play dan juga App Store. Dan saya ingin mengucapkan kepada Dr. Syed Zainuddin, kepada pihak UTM yang menyediakan equipment dan juga kru. Terima kasih kepada anda semua. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.